Selamat sejahtera kepada Puan-Puan Farida dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tajuk Perkembangan Sosial Emosi Kanak-kanak. Definisi sosial. Perkataan sosial emosi terdiri daripada dua perkataan, yaitu sosial dan emosi. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat, dan kemasyarakatan. Perkembangan sosial adalah satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. Proses ini melibatkan cara berfikir tentang kendiri orang lain dan perhubungan sosial. Perkembangan sosial kanak-kanak terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang lain, pembentukan kendiri, penghargaan kendiri, dan kawalan kendiri. Identiti sosial dan kefahaman di kendiri kanak-kanak berkembang dalam dua peringkat, yaitu kewujudan kendiri dan kategori kendiri. Definisi emosi. Perkataan emosi berasal daripada perkataan Greek, yaitu emovere, yang membawa masuk untuk keluar. Emosi adalah satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya. Emosi juga boleh ditakrifkan sebagai tindak balas yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. Emosi melibatkan perasaan, gerak hati, tindak balas, fisiologi, dan pernyataan emosi. Emosi merupakan perasaan apa sahaja yang meluap-luap seperti kasih, gembira, sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. Menurut Daniel Goleman, sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawah keadaan fisiologika dan biologika, serta ada kecenderungan yang berbeza-beza untuk bertindak. Perkembangan emosi merangkumi kemampuan individu untuk mengenali, mengekspresikan, dan menguruskan perasaan, serta mempunyai perasaan empati terhadap orang lain. Definisi sosial emosi merujuk kepada keupayaan seseorang menjalinkan hubungan dengan orang lain. Menurut Albert Bandura pada tahun 1986, keupayaan kendiri merupakan keyakinan individu dalam melakukan sesuatu aktiviti. Keupayaan kendiri merupakan perkara yang sangat penting dalam perkembangan sosial emosi. Justru, sosial emosi dalam kalangan kanak-kanak ditarifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat. Perkembangan sosial emosi. Perkembangan sosial emosi merupakan perkembangan penguasaan emosi dan kemahiran sosial yang matang. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid belajar cara mengawal emosi, pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan sosial emosi penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran dan perkembangan murid serta mempengaruhi kerjayaan mereka dalam pembelajaran. Perkembangan emosi bermula dengan kebolehan murid-murid dalam memahami dan menguruskan emosi sendiri, diikuti dengan pencapaian emosi yang positif. Dengan adanya kebolehan menguruskan emosi akan membantu mereka membina keyakinan diri sendiri, semangat berdikari dan sikap positif terhadap pembelajaran mereka.
Keupayaan mengurus emosi diri sendiri membolehkan mereka lebih memahami emosi, keperluan dan menghormati pandangan orang lain serta dapat membina kemahiran sosial dalam masyarakat berbilang kaum yang mesra dan harmoni di negara kita iaitu Malaysia. Kanak-kanak yang mempunyai tahap sosio-emosi yang memberangsangkan bermakna mereka mempunyai sesuatu perasaan sebagai reaksi bagi menyesuaikan diri sendiri dengan kehendak masyarakat dengan cemerlang. Teori-teori perkembangan sosio-emosi. Yang pertama adalah teori Erik Erikson. Erik Erikson menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. Menurut Erik Erikson, personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial. Erik Erikson mencadangkan bahawa individu perlu berhadapan dengan krisis perkembangan di dalam setiap peringkat yang mana pada setiap peringkat mempunyai malamatnya untuk dicapai. Kejayaan atau kegagalan mencapai malamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri seseorang individu. Seterusnya ialah teori Iman Al-Ghazali. Menurut beliau, akhlak adalah suatu keadaan yang tetap dalam diri atau jiwa yang melahirkan tindakan, perlakuan atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Ia merupakan suatu keadaan atau sifat yang ada di dalam diri atau jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah melahirkan perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa dipikir atau dirancang terlebih dahulu. Anak-anak harus disediakan dengan aspek pengawasan, prinsip murabakah bahawa Allah Maha Besar dan sedang memerhatikan segala amal baik atau buruk yang mereka lakukan. Teori yang terakhir ialah teori Bandura. Menurut beliau, perkembangan emosi kanak-kanak juga dapat diperoleh dengan cara peniruan. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya pada orang lain dan melakukan gerak balas yang tidak pernah dibuatnya dahulu. Cara kanak-kanak menyatakan emosinya bergantung kepada apa yang telah dipelajarinya mengenai penerimaan oleh masyarakat, cara yang paling mendatangkan kepuasaan dan yang telah dipelajarinya untuk mendapatkan sesuatu dengan lebih mudah dan cepat. Saya akan menerangkan peringkat dalam perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Peringkat pertama adalah peringkat bayi iaitu 0 hingga 1,5 tahun. Bayi akan membina rasa kepercayaan dalam tahun pertama secara berperingkat. Bayi akan membina rasa ketidakpercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi. Akibatnya adalah bayi akan membentuk tingkah laku yang negatif. Selain daripada itu, kanak-kanak pada umur 1,5 tahun hingga 3 tahun pula mempunyai keinginan memiliki kuasa untuk membuat sesuatu dengan daya usaha sendiri. Mereka berasa malu sekiranya tidak diberi kuasa dan di depan orang lain. Mereka juga merasa takut melakukan kesalahan kerana akan ditegur oleh orang lain termasuk ibu bapa. Kanak-kanak pada umur 3 hingga 6 tahun dapat belajar dan bergerak dengan cepat. Contohnya, mereka akan meniru pergerakan ataupun tabiat ibu bapa. Selain itu, mereka juga peka kepada yang betul dan salah. Contohnya, mereka akan memberitahu kepada ibu bapa sekiranya orang lain yang buat salah. Jika mereka diketawakan, mereka akan berasa serba salah lalu membina sikap yang negatif. Manakala pada 6 hingga 11 tahun, kanak-kanak mempunyai keinginan menguasai sesuatu, contohnya mainan. Mereka juga mempunyai keinginan berjaya dalam membuat sesuatu. Mereka juga menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial seperti berkawan di sekolah ataupun kelas. Kanak-kanak pada umur 6 hingga 11 tahun memerlukan peneguhan positif
atau penghargaan terhadap tugas yang disempurnakan. Contohnya, sebagai pendidik, kami boleh memuji kanak-kanak di kelas seperti memberi gula ataupun mainan seperti penghargaan. Mereka juga akan merasa kompleks rendah diri jika dikritik. Oleh itu, ibu bapa perlu memberi galakan bahawa kritikan adalah baik untuk memperbaikikan diri. Sekarang saya akan membentangkan peringkat konflik remaja semasa mereka berumur 12 tahun hingga 20 tahun. Konflik ini dinamakan sebagai identiti lawan keliruan identiti. Remaja cuba memahami diri. Memahami diri dari segi luar dan juga dalaman. Mereka menghadapi krisis identiti. Mereka berasa mereka punya identiti salah dengan apa yang mereka lihat di cermin atau dalam pandangan orang lain. Jadi mereka juga sensitif kepada perubahan badan dan imej diri. Mereka akan rasa diri sendiri terlalu gemuk ataupun pendek, mukanya terlalu banyak jerawat dan sebagainya. Dan akhir sekali, remaja membentuk konsep kendiri positif dan negatif. Seterusnya, saya akan membentangkan peringkat konflik awal dewasa semasa mereka berumur 21 hingga 25 tahun. Nama konflik ini ialah kemesraan lawan keterasingan. Pertama sekali, mereka berusaha membentuk ikatan kemesraan. Orang yang berada dalam awal dewasa ini suka mencari kawan, mencari lebih banyak rakan yang sangat mesra. Seterusnya, mereka juga berusaha terus mencari identiti. Orang awal dewasa ini masih belum habis mencari identiti sendiri. Mereka perlu meyakinkan diri sendiri mereka bahawa mereka adalah orang sebegini-sebegini. Yang terakhir, sesetengah individu yang gagal kerana pengalaman kecewaan terus keterasingan. Mereka akan berasa kecewa jika mereka gagal dalam beberapa perkara yang kecil. Jadi mereka akan terasing daripada orang-orang yang lain. Seterusnya, peringkat konflik dewasa pada umur 26 hingga 60 tahun. Nama konflik ini adalah generativity lawan inactivity. Generativity bermaksud memberi sumbangan kepada generasi berikutnya atau melakukan aktiviti produktif. Contohnya, saya telah menjadi seorang ayah pada tahun 30 dan saya berasa diri perlu membuat sesuatu untuk memberi sumbangan ataupun rezeki kepada anak-anak saya. Jadi saya pun bekerja banyak, untung duit banyak, simpan banyak dan untuk memberi kepada anak-anak saya. Macam itu. Seterusnya, individu akan berasa kecewa kerana gagal dalam pencapaian yang bermakna. Semasa orang dewasa berada dalam umur 26 hingga 60 ini, mereka berasa sangat-sangat kecewa berbanding dengan semasa mereka remaja lagi. Kerana mereka akan berasa umur mereka sudah tinggi dan mereka berpengalaman tinggi, ilmu pengetahuan yang juga banyak. Jadi, kalau mereka gagal dalam apa-apa, mereka akan rasa diri sangat tidak berguna dan sangat kecewa. Begitu. Peringkat konflik yang terakhir adalah dalam masa tua, iaitu umur 61 dan ke atas. Namanya integriti lawan putus asa. Integriti adalah hasil kebanggaan terhadap kehidupan yang berharga. Orang-orang tua yang berasa kehidupannya penuh dengan integriti akan berasa bangga terhadap diri sendiri dan juga kehidupannya. Mereka akan lebih gembira
dan lebih riang berbanding dengan orang-orang tua yang kurang puas hati dengan kehidupannya. Dan orang-orang tua yang kurang puas hati dengan kehidupan mereka akan takut akan kematian. Kenapa? Saya rasa kerana mereka berasa mereka belum habiskan pencapaian ataupun mereka belum lakukan benda-benda yang mereka ingin buat semasa muda lagi. Jadi kalau mereka mati, sia-sia sajalah begitu fikiran mereka. Macam itulah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.